Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma khaira muallimin 'allamta bil qalamil qurunil ula wa arsalta bit taurati Musa hadiyan wa banal batulu fa'allamal injila wa fajarta yanbu'al bayani Muhammadan fasaqal haditha wa nawalat tanzila thumma amma ba'd qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bersama pada malam ni dalam pertemuan kita untuk kali yang pertama. Kita akan bicarakan tentang satu tajuk yang cukup penting lah, yang menjadi asas lah bagi orang Islam, iaitu tentang solat. InsyaAllah saya akan gunakan buku perihal solat, buku yang menceritakan tentang pensyariatan, rahsia ataupun hikmah di sebalik pensyariatan solat. Buku ini adalah tulisan saya yang baru saja terbit, insyaAllah bulan ni baru terbit, dan buku ni dia mengandungi 22 bab. Bermula dengan bab rahsia pensyariatan solat di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi saya kira tajuk ni adalah satu tajuk yang sangat penting, terutamanya untuk kita pada sekarang ni yang mana kita semuanya berada di rumah. Kita berada di rumah, kita jauh daripada keluarga, kita bersama dengan keluarga di rumah, kita jauh daripada masjid. Kadang-kadang menyebabkan ibadat-ibadat kita pun jadi kurang sempurna. Kita solat biarkan berlalu begitu saja, time solat lepas tu habislah. Kalau kita pergi ke masjid, kita boleh ada solat sunat dulu, kita istikaf, kita mengaji Quran, banyak ibadat-ibadat lain yang kita boleh buat. Tapi bila kita ada di rumah ni, time masuk solat fardu, kita pun solat. Jadi kurang dah amalan-amalan yang kita laksanakan jika kita tidak pergi ke masjid. Kalau kita pergi ke masjid, alhamdulillah. Jadi untuk yang pertama, solat dalam Isra' Mi'raj. Jadi apa yang perlu kita tahu? Jadi yang pertama yang perlu kita tahu adalah solat 5 waktu sehari semalam. Syariat kita sekarang ni adalah diperintahkan oleh Allah Ta'ala bermula dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku ada yang kata 6 bulan sebelum hijrah, ada kata setahun. Maksudnya berlaku sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ada beberapa perkara tentang solat yang disentuh, yang berlaku. Bukan pensyariatan solat tu saja, tapi ada beberapa perkara lain yang turut disentuh. Antara buku yang menarik lah yang ulas tentang rahsia solat sini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini orang lain yang tulis lah, tapi hasil daripada kuliah beliau dalam satu ceramah dia, nama Nur ala Nur. Dia setiap tahun di Mesir tu dia ada satu program namanya Nur ala Nur. Dia akan cover satu-satu isu yang penting. Jadi ada yang cover tentang isu hijrah. Jadi ada satu ketika tu dia buat majlis, dia panggil Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia panggil orang Kristian, orang Islam, orang Yahudi, semua agama lah, banyak agama ada. Lepas tu mereka akan utarakan persoalan-persoalan tentang Isra' Mi'raj.
Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dia jawab dengan Al-Quran, hadis, dan juga digunakan elemen bahasa. Dia ni sangat hebat dalam bidang bahasa Arab ni. Dia boleh berikan kefahaman berdasarkan rahsia di sebalik penggunaan bahasa yang disebut dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Okey. Yang pertama, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan solat. Antaranya adalah dalam perjalanan pergi Isra' tu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi tengok banyak peristiwa-peristiwa yang pelik. Ada peristiwa yang berkait dengan solat, ada peristiwa yang berkait dengan menutup aurat bagi perempuan lah. Antara peristiwa yang Nabi tengok, ada satu kaum yang dia hantukkan kepala ke batu sampai hancur. Lepas tu bercantum balik kepala dia, kemudian kepala tu hantukkan balik, itulah yang berlaku. Jadi Nabi SAW pun tak tahulah, tak tahu apa dia peristiwa tu, lalu ditanyakan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi Jibril pun beritahu itulah golongan yang atas dunia dulu, mereka mengabaikan solat. Jadi diberikan hukuman, dia akan hantukkan kepala sampailah hari akhirat. Jadi sebelum kita tengok rahsia di sebalik hantuk kepala tu, kita boleh faham dululah. Jadi para ulama disebut kenapa Nabi SAW dalam peristiwa Isra' ni, Nabi ni banyak tanya perkara-perkara yang pelik yang Nabi tak tahu kepada Jibril. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW tak tahu juga. Banyaknya tapi tak tanya. Tak ditanya, tapi dalam peristiwa Isra' dia tanya. Ni ada persoalan yang dikemukakan kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Lalu Syekh Mutawalli Sya'rawi dia jawab, dia kata masa peristiwa Isra' Mi'raj, ia seperti berlaku 3 perubahan pada diri Nabi SAW. Berlaku 3 perubahan. Perubahan yang pertama, Nabi itu masa Isra' tu adalah seperti mana Nabi itu seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa yang ada terbatas kekuatan dia semuanya. Bila dia tunggang buraq bersama dengan Jibril, dia tengok benda-benda sepintas lalu, tak tahu dia tanya. Bila sampai ke Masjidil Aqsa, nak naik ke langit, masa tu dah berlaku perubahan dah pada bentuk jisim Nabi SAW. Dah kekuatan dia adalah seperti kekuatan para malaikat. Jadi dia dah dapat kekuatan yang mana kalau berlaku peristiwa-peristiwa pun dah dapat faham dengan sendiri. Yang ni yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi sebab itulah dia naik ke langit tu, tahu pernafasan dia, tak payah guna alat semuanya, dia dah ada kekuatan lain. Kemudian pada peringkat yang terakhir di langit yang ketujuh tu, sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala, jadi malaikat Jibril dia tak bergerak, tak melangkah dah. Nabi tanya, masa ni ke seorang kekasih dia nak tinggalkan kekasih dia, nak bertemu dengan Allah Ta'ala? Jibril tak ikut sekali. Jibril kata, setakat ni je kemampuan yang aku ada. Kalau aku melangkah lagi, aku ni akan terbakar. Jadi kekuatan Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj tu, dia sampai satu tahap lebih kuat daripada malaikat yang paling kuat. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, dalam Al-Quran disebutlah. Yang diajar oleh syadidul quwa, yang paling inilah, yang paling perkasa, yang paling gagah lah. Jadi kekuatan Nabi masa itu adalah mengatasi kekuatan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau dalam peristiwa awal ni yang Nabi ni tak faham, jadi itu bukan satu benda yang pelik lah. Tak pelik pun sebab Nabi masa tu kekuatan dia adalah seperti manusia biasa. Dan kalau orang tanya, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni boleh ke kalau berlaku dalam keadaan Nabi ni keadaan jisim ni macam biasa? Dalam
ayat yang cerita tentang Isra Mi'raj, dia sebenarnya dah menjawab. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi bukan Nabi yang berjalan dengan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Ikutlah kita, orang kata, kalau kita kata kita pergi ke Mekah tadi, jadi orang pun pelik lah macam mana dia boleh pergi. Maksudnya kita bukannya pergi sendiri, kita dibawa oleh dibawa orang, dibawa nak guna kapal terbang ke. Macam dalam Al-Quran disebut asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hamba. Bukannya dia berjalan dengan sendiri, ada benda, ada yang lain yang membantu. Okey. Jadi kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj yang berkaitan dengan solat. Dia apa kaitan antara hantukkan kepala dengan solat? Jawabnya adalah solat itu dia merupakan satu amalan yang wajib kita tunai walau susah macam mana pun. Jadi kepala ni adalah kita kata kita solat ni dia bukan sekadar ibadah yang bersifat fizikal, tapi ibadah akliyah yang melibatkan minda, pemikiran. Jadi melibatkan pemikiran satu. Yang kedua, tak ada sebab yang boleh menyebabkan kita ni tinggal solat. Kalau musafir kita kena jamak qasar, kalau sakit kena duduk, tak boleh pun berbaring, isyarat mata, atau last sekali dalam hati, kalau tu pun tak boleh buat, memang kita ni kira mati dah lah. Jadi satu sebab je kita tak solat, sebab kita dah setting dalam kepala kita yang kita ni tak mau solat. Kita dah letak dalam kepala kita ni, aku ni hari ni tak mau solat. Bangun pukul 6 pagi, bangun pukul 5.30 pagi, kita setting tak mau solat. Memang kita tak akan solat, kita akan buat benda lain. Kalau kita ni nak solat, bangun pukul 10 pagi pun, kita ni tetap akan tunaikan solat. Jadi sesuailah kita kata dengan apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Kepala tu yang akan dihancurkan, bukan tangan. Bukan ini yang akan sampai lah kiamat ni ke azab, sebab dia tak embuh guna kepala dia tu untuk menunaikan solat. Dia tak setting untuk benda baik, tapi nak buat benda-benda yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, timbul juga satu persoalan. Kenapa boleh ada pemandangan azab meninggalkan solat dalam peristiwa Isra', sedangkan solat tu disyariatkan ketika Nabi ni Mi'raj berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dah solat lagi, lepas tu dah beritahu dah balasan solat, untuk apa dia? Sebab ada orang yang dalam majlis tu dia persoalkan Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata ni macam buat tunjuk dulu akibat dia, padahal benda tu tak ada lagi. Jadi kalau kita jawab mudahnya lah, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi dia jawab lah dengan tayangan-tayangan yang ada pada zaman tu, tapi kita boleh hari ni, contohlah kita pernah tengok tak cerita-cerita TV ke apa, filem yang keluar dalam TV dulu, teaser dia ada 10 minit dululah, kalau Astro ke 20 minit dulu, tunjuk dulu cerita-cerita depan, supaya apa? Supaya orang yang tengok cerita tu, tengok separuh tergantung, dia nak pergi ke pawagam, dia nak tengok sungguh-sungguh lah kalau cerita tu sedap lah. Jadi iklan acah ataupun teaser yang awal tu yang akan menyebabkan mereka ni teruja, tak sabar untuk menerima. Jadi azab yang diperlihatkan sebelum syariat yang mewajibkan solat tu adalah satu contoh penegasan daripada Allah tentang kepentingan solat. Jadi Nabi pun terima solat tu dengan penuh rasa keagungan, penuh rasa insaf. Jadi bila sebutkan kepada sahabat pun, bila nak terima solat ni, sebut lalu apa yang Nabi tengok tu, jadi sahabat pun rasa insaf, rasa besarnya solat tu, rasa nak jaga solat tu bersungguh-sungguh. Tu antara hujah lah yang disebut. Sebab apa dia kita tengok ada tunjuk azab dulu, barulah diterima solat Allah Ta'ala. Kalau begitu yang Nabi SAW lakukan sebelum daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi buat apa?
Ada cerita yang Nabi duduk kat Kaabah solat, kemudian ada orang kafir Quraisy yang letak najis lah, perut makanan lah, macam-macam lah, perut binatang semua lah. Jadi Nabi solat apa tu? Jadi solat tu adalah solat seperti mana syariat agama Hanif. Agama Hanif ni agama peninggalan Nabi Ibrahim. Ada sebahagian dia yang orang Quraisy ni dah buat, kemudian tokok tambah lah, macam tawaf di Kaabah. Mereka ada cara dia sendiri. Kadang-kadang tawaf dalam keadaan tak berpakaian, dia letak pakai gelang saja, bunyikan gelang, dia pusing Kaabah, macam-macam lah tambahan-tambahan yang mereka buat. Jadi Nabi SAW solat 2 kali sehari semalam, solat sebagaimana solat agama Nabi Ibrahim. Okay. Jadi langsung dari langit. Ibadat solat dia ni berada di kedudukan yang paling tinggi lah dalam catat-catat amalan yang lain, sebab direct tanpa perantaraan malaikat. Yang ni keistimewaan yang kita tak boleh nak nafikan lah. Ibarat macam orang yang raja nak beri sesuatu pada dia, raja sendiri panggil orang suruh pergi ke rumah, pergi bawa kereta, naik kereta raja semua ni, sampailah ke rumah, sampailah ke istana, barulah raja cerita apa yang nak beri lah. Jadi solat ni yang paling hebat. Jadi ada juga persoalan ni, kenapa hadiah tu yang Allah Ta'ala nak berikan kepada Nabi SAW tu adalah solat, bukannya hadiah yang lain. Antara hikmah dia, yang pertama adalah satu pengiktirafan khusus daripada Allah tentang kedudukan Nabi SAW yang mulia, serta sifat Nabi yang mementingkan umat. Jadi ini sebenarnya satu cara untuk menggembirakan Nabi SAW. Peristiwa Isra Mi'raj tu nak gembirakan hati Nabi, tasliyatul Rasul. Sebab apa? Sebab sebelum berlaku peristiwa tu, Nabi SAW sedih. Banyak ujian-ujian yang menimpa, seperti kematian 2 orang yang paling dia sayang, Khadijah dan juga Abu Talib. Ulama kata 2 orang ni ibarat pagar dan juga baja. Kalau Nabi SAW tempat agama tu seperti sepohon pokok yang baru saja nak membesar, baru saja nak tumbuh tunas sedia. Jadi pokok yang nak membesar, kalaulah tak ada baja, memanglah susahlah akan terbantu. Kemudian kalaulah dia ada baja pun, kalau tak ada pagar, mudah je akan dilanggar oleh binatang semua ni, tak selamat. Jadi yang sumber keselamatan, sumber luar yang support Nabi SAW adalah Abu Talib. Dan sumber yang support Nabi dari sudut kewangan, dari sudut emosi, semua nak menenangkan hati Nabi SAW adalah Khadijah alaihissalam. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Jadi dua-dua orang ni tak ada. Jadi Nabi sedih. Kemudian Nabi pergi pula ke Taif. Bila pergi Taif tak diterima. Bila daripada Taif tak diterima, nak masuk balik ke kota Mekah, masa tu tak boleh masuk. Jadi duduk di luar kota, tak boleh masuk dalam kota sebab orang kota tak terima. Jadi masa itulah adalah orang kafir Quraisy, ada seorang pembesar tu dia ni beri jaminan untuk Nabi SAW. Beri jaminan kepada Nabi yang dia sendiri iring Nabi SAW sampailah ke rumah dia. Kalau tak sampai ke kota, Nabi duduk di luar kota, tak boleh masuk juga ke kota Mekah. Jadi berat sungguhlah ujian yang menimpa Nabi SAW. Sampaikan masa balik daripada Taif, Nabi SAW sebut, ini aku mengadu tentang lemahnya diriku, da'faku wa qilata hilati wa hawani 'alan nas.
anta rabbul alamin, kaulah Tuhan sekalian alam, wa anta rabbi, kaulah Tuhanku, ila man takiluni, pada siapa lagi aku nak mengadu, ila ba'idin yatajahamuni, oh aku nak pergi ke orang jauh tak terima, ila qaribin malaktahu amri, ataupun dengan hak dekat kamu beritahu pula. Laula bika alayya ghadabun wala ubali, bukan itulah, kalaulah tidak kerana aku ni takut kepada kemarahanmu, aku takkan kisah lagi. Jadi Nabi ni merintihlah bikin, jadi Allah Ta'ala balas jawab perintihan Nabi SAW tu dengan bagi hadiah satu package, kita kata package percutian, package perjalanan se, separuh malam, bertemu dengan selebriti dakwah Islam sepanjang zaman, melawat tempat-tempat bersejarah dalam Islam, itu yang Nabi SAW boleh. Kalau kita sekalipun, kalau kita ada stres ke tekanan ke, ada kemampuan, antara yang boleh kita buat adalah pergi berjalan lah, pergi ke pulau ke, sekarang ni musim-musim orang Iraq. Jadi kalau boleh berjalan, tu antara cara untuk menenangkan hati ataupun tasliyatul Rasul. Nabi SAW, kalau dalam bab ubah, dalam kitab Syama'il Muhammadi dia sebut, Imam Bajuri dia syarahkan hadis tentang ubah Nabi, dia kata apa hikmah yang Nabi ni umur 60 lebih dah, kakak nak mati dah, ubah dia sikit je. Ada beberapa lah, ada yang boleh bilang lah, sahabat tu bilang, ada seorang tu bilang mula belah-belah gitu je tak, ada kata 20, 21, sikit sangat lah. Padahal orang umur 40, 50 biasa ubah banyak dah. Nak kalau orang tu dia ujian dia banyak, dia banyak mikir, ada tak? Kalau tengok pakar ekonomi, ahli politik kita lah, siapa hak jadi Perdana Menteri hak tak berubah? Kita kata semua kata berubah belaka. Jarang sangat lah kalau orang muda pun 40 biasa dah berubah. Tapi Nabi SAW uban ada tapi sikit. Uban tu tanda haibah. Kalau sikit, kalau banyak dia akan, kalau bagi orang Arab lah, dia bukan satu benda yang bagus. Bukan satu benda yang bagus, macam tak comel lah kalau orang tu ada ubang. Jadi Nabi SAW ada ubang yang sedikit padahal banyak diuji. Ulama kata sebab setiap kali Nabi SAW diuji, Allah Ta'ala akan backup, akan tasliyatul Rasul, Allah akan gembirakan Nabi. Bila apa ni, Abu Lahab nak hina Nabi SAW masa awal Islam tu, Allah Ta'ala turun tabat yada abi lahabin wa tab. Dia kata taballaka ya Muhammad, alihaza jama'tana, selaka kamu wahai Muhammad, sebab ni ke kamu kumpulkan kami masa awal Nabi kumpul nak cerita pasal Islam. Allah Ta'ala balas 2 kali, tabat yada abi lahabin wa tab, celakalah tangan, kedua-dua belah tangan Abu Lahab ni, dan memang celaka. Jadi Allah Ta'ala sentiasa pujuk, sentiasa bagi kegembiraan sehingga kan Nabi ni tak stres, jadi siapa kata-kata sikit ubah. Tu antara hikmah sebab apa Allah Ta'ala jadikan, sebab apa Nabi SAW ni dia tak berubah. Selain tanda rahmat Nabi SAW. Apa tanda rahmat? Sebab kalaulah orang perempuan zaman tu, kalau dia tengok orang berubang, dia akan tak rasa tak suka. Kalau dia tengok pada Nabi SAW ada ubang dan dia rasa tak suka, mestilah benda tu ada satu dosa lah. Tengok ada sesuatu, tak suka sesuatu benda pada batang tubuh Nabi SAW. Jadi bila Nabi ni berubah sikit, jadi rahmatlah, tak ada lah orang yang akan dapat dosa free sebab dia tak suka sesuatu pada Nabi SAW. Balik kepada hadiah solat tadi Dura. Jadi dia satu pengiktirafan pada Nabi SAW tentang kedudukan Nabi yang mulia, dan yang kedua sebagai pengiktirafan tentang sifat Nabi yang sentiasa mementingkan umat. Kat mana sifat Nabi yang mementingkan umat yang ada disebut di dalam ni, dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, dekat hadiah tu. Allah Ta'ala berikan hadiah solat sebab
uh, tahu kalau ni Nabi ni naik Mi'raj ke langit. Kalau Nabi nak sesuatu, kalau boleh biarlah sesuatu yang Nabi dapat tu, Nabi ni nak kongsikan dengan umat. Semua benda yang Nabi nak boleh nak kongsi. Kalau beli hadiah pakaian, beli hadiah serban, ada kain ke apa ke, Nabi je boleh pakai. Lepas tu boleh lepas Nabi pakai, mungkin beri pada seorang sahabat ataupun beri kepada keturunan. Jadi kalau boleh, nak biar semua orang dapat rasa benda yang sama. Jadi solat yang ditunaikan oleh manusia kita, umat Muhammad ni, ibarat Mi'raj. Kita ni bila solat, kita seolah-olah Mi'raj, kita naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala juga. Sebab tu orang kata kalau kita ni baca Quran, seperti kita dengar Allah Ta'ala berfirman pada kita. Kalau kita berdoa, kita ni bercakap dengan Allah Ta'ala. Kalau kita solat, kita gabung antara doa dan juga Quran. Jadi kita bercakap dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada kita. Jadi itu kita nampaklah analogi dia lah. Jadi Nabi SAW ni kalau dapat Mi'raj ke langit, kalau boleh nak hadiah yang sama tu dapat diterima oleh umat. Jadi bila beri solat, jadi umat pun dapat berkongsi juga solat tu sampailah ke akhir zaman. Ini memang sunnah Nabi SAW lah. Nabi ni akan kongsikan benda-benda yang dia dapat dengan orang yang ada di sekitar. Di sekitar, dan inilah juga yang dibuat oleh para ulama. Kongsikan barang walaupun benda tu adalah benda yang kecil. Kalau Nabi dapat, ada satu ketika Nabi dapat perhiasan, barang perhiasan daripada Bahrain. Dalam hadis bab buah-buahan ada dalam sebut kitab Syama'il, perhiasan daripada Bahrain, dua bekah besar. Kemudian ada seorang budak kecil lah, anak perempuan pada Muawiz bin Afra, mari jumpa Nabi SAW, bawa bekah satu hidangan buah kurma. Buah kurma dengan hidangan lain lah Nabi bawa kepada Nabi. Nabi ambil buah kurma tu, Nabi makan, lepas tu Nabi bagikan kepada budak-budak yang ada di sekitar tu. Kemudian Nabi ambil secekak barang kemah tu, ambil bagi kepada bagi budak-budak tu. Jadi Nabi ni hati dia tak terikat dengan harta, tak terikat dengan kekayaan yang ada semua tu. Nabi akan kongsi je benda yang ada di sekitar Nabi SAW, walaupun benda tu kecil. Dan kalau besar pun Nabi tak mikir banyak lah. Antara benda yang kita boleh buat lah sekarang ni, time COVID semua ni lah. Kalau kita nak bagi ke orang kan, kalau kita ada lebih, kita banyak mikir dulu. Molek dah nak sipang ke dulu ke, nak bagi ke orang ni, buat sepandan ni bagus lah. Cuma adalah kalau kita tengok orang-orang pakai ekonomi ni kata, zaman-zaman sekarang ni yang banyak kesusahan ni sebenarnya, menyimpan tu bagus. Tapi kalau terlalu sangat menyimpan itu sehingga terlepas peluang untuk beri kepada orang, tu ada satu benda yang rugilah. Sebab zaman ni ramai sangat orang yang perlukan bantuan. Mungkin kita boleh simpan sikit. Bahagian yang biasa kita simpan 200, maksudnya 100 kita simpan, 100 tu kita bagi ke orang yang lebih memerlukan. Okey. Kita habiskan pasal ni, iaitu dalam peristiwa Isra' Mi'raj juga Nabi singgah di beberapa tempat. Antara tempat yang Nabi singgah adalah Baitul Haram. Baitul Haram pula. Dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis tu Nabi singgah di satu tempat yang akan jadi bumi hijrah selepas ni. Itu satu tempat yang tanah hitam semula, jadi Madinah lah tu. Jadi bila sampai tempat tu, Jibril pun parking dia punya burak, tu solat. Kemudian di tempat yang lain, di Gurun Tursina atau Gurun Sinai, di Mesir tu, masa tu Gunung Sinai itu adalah tempat Nabi Musa yang pernah munajat, nak bicara dengan, bertemu dengan Allah Ta'ala lah, bukan bertemulah, bercakap dengan Allah Ta'ala tu dalam yang ada dalam surah Taha. Kemudian yang ketiga, Nabi singgah juga, parking juga di Baitul Laham.
Baitul Laham ni tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua tempat Nabi buat tu Nabi singgah dan solat. Bukan sekadar rehat dan rawat lah. Maksudnya kita ni biasa pergi mana-mana, kalau kita jalan jauh musafir kita akan pergi R&R. Apa yang kita buat? Kalau solat fardu kita solat lah. Kalau solat zuhur kasar, kalau tak ada solat fardu kita pergi tandah, kita berehat sajalah. Jadi bukan kita ni orang yang mikir solat tu hak utama. Bukan jenis gitu. Kalau tujuan kita nak berhenti mana-mana, biasanya kita sebab cara kita pemilihan tu kita tengok tempat makan sedap ke apa ke dah. Bukan pasal nak ibadat atau solat dulu. Walaupun dalam keadaan musafir, sebenarnya kalau kita boleh rancang kehidupan kita, perjalanan kita tu dengan waktu solat tu adalah satu benda yang cukup besar lah. Sebab solat ni kalau bagi Nabi SAW bukanlah menyusahkan lah. Musafir ke mikir nak solat ke tak susah. Bahkan dia adalah satu kerehatan bagi Nabi SAW dan juga bagi orang yang beriman. Jadi dijadikan hiburan bagiku adalah dalam solat sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian sebahagian para guru kita dia sebut kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat, satu perjalanan yang jauh, antara benda yang boleh kita buat adalah kita rancang perjalanan ataupun kita rancang waktu kita ni dengan waktu solat. Maksudnya kalau kita nak musafir daripada Kuala Lumpur ke Terengganu ke mana ke, kita dah buat jadual kita nak solat di R&R, kita nak jadual bukan sekadar kita jadual kita macam kita nak pergi makan di Temeloh ke, nak pergi Buai ke mana-mana, tak, bukan gitu. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Yang pertama ni hikmah di sebalik pensyaratan solat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kita kata bukan hanya Nabi SAW diberikan anugerah solat hak tu saja. Bahkan banyak lagi perkara-perkara lain yang sepanjang perjalanan yang turut berkaitan dengan solat. Kalau contoh lain lah, masa dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW masa Mi'raj tu naik ke setiap langit. Setiap langit Nabi ni bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Jadi ada jugalah orang tanya, apa rahsia di sebalik pertemuan Nabi dengan nabi-nabi yang lain tu? Jadi setiap pertemuan langit di setiap langit tu ada rahsia yang tertentu tak? Dikatakan tu sebenarnya macam yang kita sebutkan tadi, balik kepada tujuan asal iaitu untuk menggembirakan hati Nabi SAW dan untuk menyatakan tentang kedudukan Nabi SAW yang walaupun Nabi ni tak diterima oleh penduduk langit, tapi Nabi tak diterima oleh penduduk bumi dakwah dia, tapi penduduk langit menyambut. Jadi masa tu pergi dalam keadaan orang tak terima dakwah, bila naik ke langit pertama, malaikat Nabi di pintu langit itu dah ada nabi-nabi yang tunggu, kata selamat datang wahai hamba, wahai Nabi Allah ni, dah puji-pujian dia dah. Nabi langit yang kedua dah ada nabi-nabi yang tunggu. Jadi itu adalah satu benda yang cukup menggembirakan hati Nabi SAW lah, yang beri kekuatan untuk Nabi SAW. Kalau macam kita hari ni, ada orang juga yang jenis gitu. Bila dia duduk seorang di rumah masa COVID ke apa ke, dia rasa macam dia ni tak ada orang yang support dah. Dia seorang diri, tak ada orang yang cara pasal diri dia semua lah. Jadi satu benda yang kita boleh ambil pengajaran lah. Mungkin kita ni kena tanya-tanya jugalah khabar jiran, kena tanya khabar-khabar saudara mara dalam grup-grup WhatsApp ke apa ke. Kita cuba nyatakan yang mereka ni ada orang yang lain yang sokong mereka. Sebab zaman-zaman ni kadang-kadang
kita senyap, tengok kawan-kawan kita senyap ke apa ke macam mana, rupanya dia dalam keadaan stres, ada masalah semula. Jadi kita ambil pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi-nabi yang lain duduk di setiap langit itu memberi ucapan salam kepada Nabi. Antara tujuannya adalah sebagai satu nyataan kebersamaan mereka dengan Nabi SAW selaku penduduk langit ni. Kalau penduduk bumi tak nak terima dakwah kamu, penduduk di langit sangat mengalu-alukan. Jadi kalau guru kami Fadil Ustaz Muhadir, dia selalu bagi sifir lah untuk yang di langit ni. Sifir dia a'yahuma. Kalau Nabi Ulul Azmi ma'an. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Tu ikut peringkat-peringkat dia lah. Kemudian kalau dalam ni a'yahuma. Alif yang pertama tu Nabi Adam, lepas tu Ain tu Isa, Ya tu Yusuf, Alif tu Alif, Ain, Ya, Alif. Alif yang kedua tu apa ni? Nabi Ibrahim. Ya, Ha tu Nabi Harun, Mim Musa. Alif yang last tu Nabi Ibrahim. Nabi Ayub yang tadi Nabi Ayub. Alif, Ain, Ya, Alif, Ha, Mim, Alif. Ya, Huma. Itu antara sifir-sifir lah. Jadi ada lagi timbul persoalan juga. Dalam bab yang kedua nanti saya akan sebut antara persoalan sebab apa bila Nabi SAW balik daripada pertemuan dengan Allah Ta'ala tu, yang last kali yang langit yang ketujuh tu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian barulah naik yang ke-6 tu turun yang ke-6 tu Nabi Musa. Sebab apa yang tegur, yang beritahu yang umat kamu tak mampu semua ni adalah Nabi Musa, bukannya Nabi Ibrahim. Ada kisah di sebaliknya. Macam mana Nabi Musa dulu pernah ada beberapa ni yang disebut oleh ulama sufi lah dalam kitab-kitab tafsir. Nabi Musa banyak kali dia minta nak bertemu dengan Allah Ta'ala tapi tak dapat. Sampaikan last sekali ditunjukkan bukit-bukit tu hancur, tak dapat semua dah. Jadi seolah-olah macam satu peluang bila Nabi SAW dah bertemu dengan Allah Ta'ala, dapat temu nak tengok macam mana keadaan Nabi SAW selepas bertemu dengan Allah Ta'ala tu banyak kali. Ada beberapa riwayat lah yang sebut benda tu, walaupun benda tu bukanlah satu riwayat yang kuat. Jadi insya-Allah setakat ini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Sebenarnya yang saya pertemuan kita kali ini saya sebenarnya rakam je. Nanti saya akan upload balik dalam YouTube ke apa ke, dan saya akan bagi baliklah kalau bagi sesiapa yang akan dengar balik selepas ni. Jadi insya-Allah segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya, dan insya-Allah kita akan teruskanlah pengajian ni. Ini pengajian kita yang pertama. Saya rasa pun dah banyak tahun dah mengajar, dan khusus untuk masjid yang kita nak buat ni, mungkin ni adalah masjid kali pertama lah kita buat di masjid. Kita mohon semoga istiqamah lah sebanyak ada perkongsian antara maghrib dengan isyak. Kita tangguhkan dululah kelas kita ataupun pengajian kita untuk kali ini. Kita akan sambung lagi dalam perihal kedua, iaitu hikmah di sebalik hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.